Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, kita bertemu kembali pada malam ini dalam kita sambung kembali siri pengajian tadabbur suratul Baqarah, yang mana pada siri yang lepas, 2 minggu yang lepas, kita berhenti pada ayat yang 220. Dalam ayat tersebut kita telah membahaskan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan harta anak yatim, pengurusan harta anak yatim. Bila Allah kata wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengandungi ancaman yang amat berat kepada mereka-mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka para sahabat radhiyallahu anhum berasa sangat-sangat bimbang. Mereka risau sebab nak menjaga amanah harta anak yatim ni bukan mudah, especially bila Allah turunkan ayat 10 dalam suratul Nisa, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka akan sesungguhnya, maksudnya mereka ini telah membuatkan perut-perut mereka ini terbakar, dimakan oleh api neraka, dan mereka akan disalai dengan sangat pedih. Maka bila turun ayat ini, orang-orang Islam, para sahabat radhiyallahu anhum yang menjaga anak-anak yatim, yang memegang amanah harta-harta anak yatim, merasa sangat-sangat bimbang. Sampai ada satu tahap mereka pun pisahkan harta anak yatim tu daripada harta mereka sendiri. Bimbang, kalau bercampur baur mungkin akan ada yang termasuk sana sini. Boleh jadi mereka ini risau bila mana mereka jamu anak-anak yatim makan, kemudian ada lebihan makanan yang mereka tinggalkan, lalu mereka makan sisa-sisa makanan anak yatim itu. So mereka rasa mungkin perbuatan tersebut termasuk dalam larangan oleh Allah Azza wa Jalla yang boleh mendatangkan azab yang pedih. Jadi mereka rasa sangat resah. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dalam ayat ini Allah kata wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang isu-isu perihal anak yatim. Qul islahul lahum khair. Allah pun kata, katakanlah, sekiranya kita bergaul dengan mereka ataupun harta mereka itu bercampur dengan apa yang kita buat dengan tujuan untuk menjaga harta mereka, itu lebih baik daripada kita menjauhi mereka. Maksudnya, walaupun ancaman kepada orang yang menyeleweng tentang harta anak yatim ini berat, besar, tetapi Allah nak bagi tahu jangan jauh, jangan menjauhi anak yatim sekiranya kamu orang yang mampu, sekiranya kamu memang nak menjaga kebajikan mereka, sekiranya kamu tak ada niat-niat yang tidak baik ataupun kamu tidak memiliki sikap yang tidak amanah sehingga menyelewengkan harta anak yatim, maka kamu akan dapat pahala yang besar. Sebab
banyak beban-beban dalam agama ini yang mana memikulnya itu sangat berat. Tak semua orang boleh pikul, tetapi sekiranya kita dapat memikulnya dengan baik, dengan penuh amanah, maka kita digalakkan untuk memikul amanah tersebut. Seperti mana seorang pemimpin, orang yang nak menjadi pemimpin, bukan dituntut untuk kita ni menjadi pemimpin. Ulil amri, pemerintah. Sebab Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan tentang bahana orang-orang yang menjadi pemimpin tetapi tidak amanah. Ada dalam hadis Nabi bagi tahu jawatan-jawatan seperti ini menjadi rebutan kalian, tetapi di akhirat kelak dia akan menjadi penyesalan kepada ramai orang. Sebab ramai orang yang nak jawatan penting ini tetapi mereka tidak dapat menunaikan amanah itu. Begitu juga dalam kisah-kisah ataupun kes untuk nak memikul amanah menjaga harta anak yatim. Ia bukan satu yang mudah, tetapi siapa yang mampu maka digalakkan untuk menjaga kebajikan mereka dengan menjauhi larangan-larangan ataupun apa yang tak sepatutnya dilakukan. Dan Allah kata lagi, wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum. Dan sekiranya kamu sanggup bercampur, bersosial dengan mereka, duduk makan bersama dengan mereka, kan? Mereka ini adalah ikhwah kamu, adalah saudara kamu. Dan saudara itu akan saling bantu-membantu sesama mereka dalam berbuat kebaikan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan untuk kita mengambil berat tentang tentang anak yatim. Kita sentiasa bergaul dengan mereka, sebab boleh jadi mereka ini kesunyian, mereka ini kesedihan kerana ketiadaan kaum kerabat yang terhampir. Mereka tiada ibu, mereka tiada bapa, yang boleh menyebabkan emosi mereka tidak stabil, boleh menyebabkan mereka dalam kemurungan. Jadi membantu mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, menjaga kebajikan mereka, mendatangkan satu pahala yang sangat besar. Sampaikan Nabi SAW bagi tahu, ana wa kafirul aitami fil jannati hakada. Dan aku bersama dengan orang yang menjaga anak yatim itu begini dekatnya di akhirat kelak, di syurga kelak, yang Nabi isyaratkan antara dua jari ini. Kemudian Allah kata, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang ada niat yang baik, siapa yang buat, siapa yang jaga amanah, ataupun siapa yang menyeleweng. Maka orang-orang yang berlaku kerosakan itu, Allah akan membalas mereka, dan orang-orang yang menjaga dengan penuh amanah itu, mereka akan diberikan ganjaran islah kepada mereka. Jadi bukan syarat untuk orang yang menjaga harta anak yatim itu mereka kena pisahkan sepenuhnya lah. Mungkin pada zaman dulu susah. Kalau duit ataupun wang ringgit, mungkin orang zaman dulu ni dicampur dalam satu bekas. Tapi zaman sekarang ni mungkin senang, sebab kita sudah ada account, kita boleh buka account di bank, kita boleh asingkan, kita boleh record, kita ada sistem. Maka dalam konteks zaman sekarang ini lebih baiklah untuk nak dipisahkan supaya kita tidak terlupa ataupun kita tidak tersalah ataupun kita tidak termakan apa yang tidak sepatutnya. Tetapi sekiranya orang yang tak mampu, maka dalam konteks seperti itu Allah benarkan untuk kita campur harta mereka dengan harta kita, dengan syarat kita kena alert, kita kena tahu kadar yang sepatutnya. Walau sya'allahu la'anatakum. Allah kata kalau kalau Allah nak, Allah boleh susahkan kita. Tetapi
syariat ini datang untuk memberikan kelapangan kepada kita. Innallaha azizun hakim. Allah lah yang maha gagah perkasa, yang mensyariatkan apa yang dia mahu. Hakim, yang maha bijaksana dengan apa yang disyariatkan. Kemudian bila Allah cerita tentang ayat dan seterusnya, mungkin bila mana kita menjaga anak yatim itu boleh menguatkan sosio masyarakat kita. Ada juga kes-kes yang berlaku yang mana mereka mengkahwini ataupun menikahi anak-anak yatim di bawah jagaan mereka setelah mereka dewasa. Jadi Allah SWT pun bagi lagi panduan dalam ayat yang berikutnya, ayat 221. Allah kata, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah kata wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Bagi orang-orang muslim tidak halal untuk mereka ini menikahi wanita yang musyrikah, walaupun mereka itu yatim. Walaupun kamu menjaga anak yatim kamu itu dan dia, perempuan tersebut musyrikah yang bukannya muslimah, maka tidak boleh secara umumnya kamu menikahi orang-orang musyrikat ini. Secara umumnya begitu, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh Allah Azza wa Jal yang membenarkan untuk seorang muslim itu berkahwin dengan wanita ahli kitab dengan panduan-panduan dan syarat-syarat yang tertentu. Dasarkan kepada ayat yang kelima dalam suratul Maidah. Allah kata al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wa la muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi Allah dah bagi isyarat dalam ayat tersebut apa yang diutamakan kepada para penjaga anak yatim adalah mereka mengambil berat tentang tarbiyah, pendidikan anak yatim itu, membesarkan mereka di dalam akidah Islamiyah yang sahih, menjauhkan mereka daripada syirik, menjauhkan mereka daripada kufur. Bukannya hanya bila kita menjaga anak yatim itu, kita hanya menjaga kebajikan mereka, harta mereka, tetapi apa yang lebih utama daripada itu adalah kita nak menjaga akidah mereka, nak menjaga kesucian fitrah mereka, nak menjaga akhlak mereka. Sama seperti dengan anak-anak. Bukannya tujuan untuk kita melahirkan anak ramai-ramai ini hanya semata-mata untuk nak membesarkan mereka, menjadikan mereka orang yang berjaya duniawi sahaja. Tetapi yang lebih utama daripada itu, bila kita nak Nabi SAW berbangga dengan umatnya ramai ini, maka sudah tentulah umatnya itu adalah mereka yang mukmin, yang bertakwa, yang terpelihara akidah dia. Bukannya kita membiarkan mereka ini mengikut ideologi barat ataupun akidah mereka, akhlak mereka menyimpang daripada agama kita. Ini bukanlah sesuatu yang dituntut. Maka bila kita jaga seseorang itu, bagi pendidikan yang baik kepada mereka, bukan sekadar pendidikan dunia ini, tetapi pendidikan akhirat, pendidikan agama itu juga kita kena didik mereka. Wala amatum mu'minatun, Allah kata, kalaulah kamu ni dah tak ada choice sangatlah nak kahwin kan,
Kamu dibagi pilihan antara anak yatim kamu yang musyrik dan juga kamu memiliki hamba wanita yang mukminah. Allah kata walaupun orang pandang hina kepada si hamba itu, tapi Allah kata mereka ini khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Mereka itu lebih baik daripada orang musyrikah walaupun mereka itu menarik perhatian kamu. Mungkin mereka itu cantik, kamu tertarik dengan sifat-sifat luarnya yang menyebabkan kamu ingin menikahi mereka. Yes, fitrah bagi seorang lelaki itu untuk menikahi wanita itu, dia akan tertarik kepada 4 perkara sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Kerana hartanya. Orang lelaki ni mungkin dia terpikat dengan wanita tu bila tengok status dia, tengok kekayaan dia. Wali hasabiha, begitu juga kerana keturunannya. Boleh jadi dia datang daripada keluarga yang baik-baik, especially orang Arab dulu, mereka sangat mementingkan susu galur nasab ini. Wa jamaliha, yang ini yang paling banyak lelaki terpikat, iaitu kerana kecantikannya. Walidiniha, Nabi beritahu ada juga yang wanita-wanita yang mengikat ataupun yang lelaki itu sukakan dia kerana agamanya dan akhlaknya. Nabi kata fadfar bidati din taribat yada. Maksudnya Nabi bagi isyarat kepada kita, utamakan yang baik agamanya. Bila kita kata agama yang baik ni, bukan bererti wanita ni mestilah macam ustazah, maksudnya alim, serba-serbi, pendidikan agama. Kalau ada itu bonus, tetapi apa yang lebih penting daripada itu sebenarnya adalah akhlaknya. Akhlak yang menepati agama. Sebab kalaulah ada ilmu sahaja tetapi tidak diserapi dengan akhlak yang mulia, itu pun akan jadi masalah. Boleh jadi bergaduh suami isteri, masing-masing nak tunjuk pandai, masing-masing nak berlawan pandangan. Tetapi akhlak yang bertepatan dengan agama ni, dia akan memberikan ketenangan, dia akan memberikan keharmonian ke dalam rumah tangga. So ini yang sepatutnya kita utamakan. Dan Allah pun juga bila dalam ayat ini Allah bagi isyarat kepada kita bila kita nak menikahi anak yatim itu, kenapa Allah bagi tahu lebih utama untuk kita cari yang mukminah. Kan, walaupun Allah bagi kebenaran kepada seorang lelaki itu untuk mengkahwini wanita Kristian dan wanita Yahudi. Mungkin akan ada yang tertanya-tanya, Ustaz, adakah Yahudi dan Kristian pada hari ini termasuk dalam ahli kitab? Saya dengar ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi Kristian asal yang tidak menyeleweng lagi. Saya katakan termasuk, sebab kalaulah Yahudi dan Kristian itu tidak menyeleweng, maka mereka sudah menjadi Muslim dan Muslimah. Dan apa yang ada pada hari ini, semua kitab suci mereka juga telah diselewengkan. Ajaran mereka juga telah diselewengkan. Dan ketika Nabi diturunkan ayat tentang ahli kitab ini, dalam konteks orang Yahudi, orang Kristian yang ada pada zaman itu, yang mereka ini sudah beratus tahun jauh daripada Nabi Isa, daripada Nabi Musa, dan mereka ini sudah menyeleweng, sudah macam-macam masalah. Cumanya kerana mereka ini berkongsi rumpun asal yang sama, iaitu daripada agama Samawi, agama langit, maka mereka mendapat sedikit keistimewaan. Kenapa? Sebab setidak-tidaknya tidaklah terlalu jauh, bukan terlalu jauh, maksudnya kenapa Allah benarkan lelaki Muslim berkahwin dengan wanita kitabiyat ataupun ahli kitab?
Tetapi seorang wanita muslimah tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki Kristian ataupun lelaki Yahudi. Senangnya, sebab asal kepada fitrah antara lelaki dan wanita, suami dan isteri itu, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu, suami itu, asasnya dia adalah pemimpin bagi isterinya. Tabiat suami yang lebih kuat, yang lebih keras, yang lebih arrogant, yang lebih berkongsi ataupun yang lebih menonjol dominan kebiasaannya, menyebabkan isu perkahwinan antara berlainan agama ini perlu dilihat kepada suami itu. Sebab kalaulah misalnya seorang suami itu Muslim berkahwin dengan Yahudi ataupun wanita Kristian, maka di sana ada ada maksudnya ruang, chance yang lebih besar untuk seorang suami itu mengislamkan isterinya. Sebab apa? Sebab Kristian ataupun Yahudi ini, mereka masih percaya pada Allah. Walaupun mereka ini telah mensyirikkan Allah, mereka ini telah merosakkan banyak syariat-syariat asal. Tetapi at least bila nak bercerita tentang Allah, mereka faham Allah tu apa. Bila nak cerita tentang Nabi-Nabi, mereka faham sebab berkongsi ramai para Nabi Rasul yang sama. Bila nak bercerita tentang beberapa syariat-syariat, mereka berkongsi juga sebahagian syariat-syariat yang masih terpelihara. Jadi mungkin di situ ada ruang untuk seorang suami yang sifatnya lebih dominan untuk convincekan isterinya. Tetapi para fuqaha membenarkan perkahwinan ini dengan syarat, maksudnya bukan kata boleh je sembrono. Hakim akan meneliti kes. Dia akan panggil suami, dia akan panggil isteri. Bakal isteri. Dia akan tanya, dia akan check background. Kalaulah si suami itu agama dia tak kuat, nampak macam lentoi, pegangan agama, ilmu agama pun tak strong, nampak macam hanyut, liberal, mungkin nampak, dan isterinya pula nampak lebih firm daripada sudut pegangan agama mereka. Mereka mungkin lebih ke church. Mereka mungkin lebih knowledgeable dalam agama mereka. Dalam konteks itu, hakim tidak boleh membenarkan lelaki tersebut berkahwin dengan isteri yang bakal isteri itu atau calon isteri yang Yahudi ataupun Kristian itu. Sebab apa? Asasnya adalah agama. Sekiranya hakim nampak kalaulah lelaki Muslim itu berkahwin dengan wanita ahli kitab itu, Yahudi atau Kristian itu, boleh mengorbankan iman dan akidah calon suami itu, maka mereka tidak boleh benarkan. Sebab agama first. Dan ramai pada zaman sekarang ni macam itulah keadaannya. Berbeza dengan zaman sahabat dulu. Sahabat memang kuat iman. Sahabat memang very knowledgeable dalam segi agama. Mereka akan korbankan anything for agama mereka. Tetapi kita tengok ramai daripada kalangan umat Muhammad zaman sekarang sanggup mengorbankan agama demi wanita itu. Laki-laki sekarang yang tak strong imannya, yang masjid pun tak kenal, ilmu agama pun hampir tidak tahu, fardu ain pun sangat lemah pengetahuannya. Orang-orang macam ni tidak boleh dibenarkan berkahwin dengan wanita-wanita kitabiyat
Yahudi dan Kristian, yang asasnya ruang itu ada dibenarkan dalam agama. Tetapi wanita yang muslimah langsung tidak diberikan ruang untuk berkahwin dengan lelaki baik Kristian ataupun Yahudi. Sebab secara fitrahnya lelaki perempuan ataupun isteri mereka lebih mudah untuk nak mengikuti suaminya berbanding suami mengikuti agama isteri. But zaman sekarang kita boleh nampak fenomena yang bercanggah lah dengan apa yang diinginkan oleh agama. Wanita Melayu muslimah kita memilih berkenalan dengan lelaki yang bukan Muslim. Tetapi lelaki tersebut masuk Islam untuk berkahwin dengan wanita tersebut. Mungkin ada yang betul-betul ikhlas masuk Islam, tetapi tak kurang juga mereka yang masuk itu sekadar untuk mendapatkan kebenaran supaya boleh berkahwin dengan wanita muslimah itu. Akhirnya si isteri ikut suaminya pulang ke negara asal di negara barat. Di sana mereka hidup seperti orang barat. Solat pun tidak, sekali lah buat syarat mungkin. Kehidupan beragama itu mereka tidak selami. Si suami yang masuk Islam itu pun tidak dibimbing. Tetapi kerana isterinya yang sifatnya yang sukakan kebaratan itu, memilih cara kehidupan itu, maka akhirnya mereka hanya menjadi Muslim dan Muslimah di atas nama, tetapi mereka sanggup gadaikan akidah, ibadah dan juga agama Allah itu sendiri. So ini sesuatu yang kita sering dapatilah, yang kita sering kita nampak juga kan berlaku, yang kita dibaca dalam berita-berita saban hari. Allah kata wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Orang perempuan yang beriman, janganlah kamu menikahi orang-orang lelaki yang kufar, sama ada mereka itu ahli kitab ataupun tidak. Allah dah confirmkan hukum ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Dan kemudian Allah confirmkan juga sama macam tadi. Allah kata wala 'abdun mu'minun, kamu kalau kena berkahwin dengan seorang lelaki hamba yang statusnya hamba, yang mukmin, itu lebih baik daripada kamu berkahwin dengan orang musyrik, walaupun mereka itu telah menawan hati kamu, mungkin rupa parasnya, mungkin hartanya. Kerana apa? Allah kata orang musyrik itu ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik itu hakikatnya mereka akan membawa kamu, menarik kamu ke arah kekufuran yang akan end up dia akan berakhir di dalam api neraka pada hari kiamat. So dalam ayat ini menunjukkan bahawa dalam kita memilih calon, sama ada untuk kita ataupun anak-anak kita, berhati-hatilah. Maksudnya bukanlah semua calon yang dibawa oleh anak-anak kita misalnya itu kita terima bulat-bulat. Kalau kita nampak calon-calonnya itu macam mungkin akan lebih menghanyutkan anak kita, yang mungkin sukar melihat sinar harapan berubah, walaupun Allah yang tahu adakah mereka akan mendapat hidayah ataupun tidak. Tapi sebagai ibu dan ayah, kita boleh berikan nasihat, kita boleh berikan bimbingan, kita boleh bagikan panduan. Pilihlah calon-calon
yang akan mengisi rumah tangga kita, keluarga kita, dengan seorang calon yang Muslim ataupun Muslimah. Jangan sampai satu hari kelak di akhirat, bila kita salah pilih kekasih, kita akan menyesal sebab kita disesatkan, kita dihanyutkan oleh kekasih kita itu, sampai menjebakkan kita kepada api neraka ataupun azab Allah. Baca surah Al-Furqan ayat 27. Allah kata, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Akhirat kelak nanti orang-orang yang zalim itu, maksudnya orang-orang yang gagal dalam tes ujian dekat mahsyar nanti, dia akan gigit tangan dia sendiri, menyesal. Dia kata, ya laitani, ya Allah, alangkah malangnya aku, menyesalnya aku, alangkah baiknya sekiranya ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, sekiranya aku memilih untuk bersama dengan Rasul, aku memilih berada di jalan Rasul. Ya wailata, ya wailata ni satu lafaz penyesalan, macam aduhai ya Allah, laitani lam attakhid fulanan khalila, alangkah bagusnya kalaulah dulu masa aku dekat dunia aku mengambil si fulan sebagai kekasihku. Maksudnya dia menyesal kerana mereka ini bersahabat, mereka ini mungkin berkekasih dengan orang-orang yang menyesatkan mereka, yang mereka kemudian kata laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani, mereka ini telah menyesatkan kami daripada peringatan yang datang kepada kami. Maksudnya orang yang tak berhati-hati, yang memilih teman hidup dia, yang memilih sahabatnya, yang memilih suami ataupun isterinya, orang-orang yang hanya menarik mereka ke dalam api neraka, yang tidak berusaha untuk menarik mereka ke arah syurga, orang ini mereka akan menyesal. Sebab dulu dekat dunia kita pilih untuk mendekati orang ini, berteman dengan orang ini hanya kerana faktor duniawi, faktor luaran, faktor chemistry, faktor itu dan ini semata-mata. Yang sepatutnya kita pilih calon-calon yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Maka menjaga agama, menjaga keselamatan akidah kita merupakan perkara yang paling wajib terhadap seorang Muslim dan Muslimah. Ambillah langkah yang boleh menjauh, yang boleh menyelewengkan ataupun menyimpangkan kita. Jaga, pelihara, ambil langkah, jangan kita terjerumus dalam perkara-perkara yang boleh menyimpangkan kita. Allah yad'u ilal jannah, Allah menyeru kamu kepada Islam, jalan yang boleh membawa kamu kepada rahmatnya, kepada syurganya. Seperti mana yang Allah kata dalam surah Yunus, wallahu yad'u ila daris salam, Allah yang menyeru kamu untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah, Allah ni nakkan kamu dapatkan syurga, Allah nakkan kamu dapat keampunan biiznihi, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Kan Allah jelaskan kepada kita ayat-ayatnya, kepada manusia ni semua, supaya mereka ini boleh mengambil manfaat, mereka boleh mengambil pengajaran dan juga beringat. Kemudian bila dalam ayat-ayat ini Allah ceritakan ataupun
dibincangkan kepada kita tentang beberapa syariat-syariat Islam. Maka dalam ayat yang berikutnya Allah nak sentuh tentang salah satu daripada sifat toleransi syariat Islam berbanding dengan syariat-syariat Taurat yang terdahulu dalam konteks interaksi muamalah antara suami dan juga isterinya ketika isteri itu sedang haid. Di sisi orang Yahudi dahulu kala, bila mana isteri mereka ini datang haid, mereka akan menjauhi mereka. Bukan menjauhi itu maksudnya hanya tidak berjima, tak. Tetapi jauh, maksudnya tak makan bersama, tidak tidur sekatil ataupun dalam certain kes tidak tidur sebumbung dalam satu rumah. Mereka akan pisahkan isterinya itu di tempat lain, di bilik lain. Ada, dulu saya ada tertengok ada satu cerita Tamil ke Hindustan macam tu, tentang tradisi tersebut yang masih ada di kalangan orang-orang India dekat sana, yang bila mana isteri mereka datang haid, mereka akan duduk jauh, akan duduk di bilik khas di tingkat atas, dan mereka akan dianggap kotor, akan dianggap jijik, mereka akan diasingkan. Sedangkan di dalam Islam membawa satu syariat yang lebih ringan, yang lebih yang ada toleransi, keluasan. Islam hanya melarang persetubuhan di antara suami dan isteri ketika mana isteri itu sedang haid sahaja. Tetapi Islam tidak menyuruh sang suami untuk menjauhi isterinya seperti mana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan juga kaum-kaum yang lain. Bahkan ketika isteri itu sedang haid, Islam membenarkan suami dan isteri itu masih lagi untuk kita panggil berhubungan luaran. Maksudnya dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mubasyarah. Macam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, Aisyah kata, "Kanat ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'azzaru bi izarin thumma yubashiruha." Aisyah bagi tahu, kami wanita haid ini, bila mana kami haid, Nabi SAW, kan Aisyah cerita pasal diri dia lah, maksudnya ketika aku haid dan Nabi SAW akan, maksudnya berlapik lah, ada lapik, maksudnya di mungkin di kawasan alat sulit ke apa. Kemudian thumma yubashiruha, maksudnya Aisyah bagi tahu bahawa Nabi pun akan, maksudnya boleh untuk mencari keseronokan itu di luar. Maksud luar ni maksudnya dengan anggota lain lah, selain daripada di alat sulit itu. Begitu juga dalam hadis Maimunah, isteri Nabi SAW, riwayat Muslim, dia kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ma'i wa ana haid wa baini wa bainahu thawb." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku haid pun akan berbaring di sebelah aku, maksudnya hampir cumanya ada, maksudnya lapik. Maksud dalam konteks zaman sekarang ni sudah ada panggil apa, tuala wanita dan sebagainya yang boleh protect ataupun jaga kawasan itu. Itu samahatul Islam, kelapangan, keluasan dalam Islam. Maksudnya si suami masih lagi boleh berseronok dengan isterinya ketika isterinya haid, selain daripada
persetubuhan langsung itulah. Bahkan boleh saja untuk makan bersama, boleh saja untuk buat semua perkara lain, tak ada masalah. Kan? Walaupun pada zaman dulu mungkin isu itu menjadi satu isu yang a bit sensitive disebabkan adat tradisi pada ketika itu, bukan di tempat orang Arab je, bahkan di pelbagai tempat di pelosok dunia pun begitu. Aisyah pun pernah cerita, rumah aku ini sebelah masjid je. Nabi pernah minta aku untuk nak bagi certain barang dekat masjid. Kan? Aku pun bagi. Dan walaupun mula-mula aku cakap, aku ini haid. Tapi Nabi bagi tahu, tak apa, hulurkan tangan. Fa innal haidata laysat fi yadik. Haid kamu tu bukan dekat tangan kamu. Maksudnya kalau kamu hulur tangan masuk masjid tak ada masalah, sebab kat sini ada satu perbincangan para fuqaha tentang boleh tak seorang wanita haid itu masuk masjid. Kita faham ada perbincangan fuqaha, ada pandangan yang melarang wanita haid itu masuk ke masjid secara total. Tetapi ada juga sebahagian pandangan ulama bila melihat kepada nas-nas seperti mana hadis Aisyah yang saya bacakan tadi, mereka melihat illah daripada larangan wanita haid itu untuk masuk ke dalam masjid adalah kerana mereka khawatir mungkin ada akan menitis ataupun ada akan berceceran darah haid itu di masjid, mengotorkan masjid. Hadis tadi pun membuktikan begitu. Nabi bagi tahu tangan kamu tak ada haid. Maksudnya kamu jangan risau sebab tangan kamu tu tak akan menumpahkan apa-apa darah haid kamu. Begitu juga bila kita tengok hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam wanita istihadah. Ada yang Nabi suruh lapik, ada yang diletakkan bekas di bawahnya. So maksudnya bila kita lihat kepada konteks larangan wanita haid ini ke masjid, kerana ilahnya mereka ketika itu tak ada, susah untuk nak memelihara diri mereka daripada mungkin mengotorkan masjid secara tidak sengaja lah. Tetapi bila zaman sekarang kita tengok wanita-wanita sudah ada teknologi, kita panggil macam sekarang tuala-tuala wanita ni semua sangat reliable daripada sudut untuk nak protect daripada kebocoran darah haid itu daripada terkeluar. Maka di situ dah terletaknya pandangan para fuqaha yang membenarkan wanita haid itu untuk masuk ke dalam masjid sekiranya mereka boleh menjaga, memelihara diri mereka daripada terkotorkan masjid melalui darah haid mereka. Di situ terletak keluasan dan kelapangan itu. Kerana illah di sebalik wanita itu tidak boleh masuk masjid bukan kerana wanita itu kotor, bukan kerana wanita itu najis. Hasya wa kalla. Tak, Islam tidak melihat wanita itu sedemikian. Islam memuliakan wanita itu pada tempatnya. Even wanita haid pun Nabi SAW dekat. Kana Rasulullah, dalam hadis riwayat Muslim, menerusi hadis Aisyah kata, kana Rasulullah yattaki'u fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Quran. Rasulullah ni dengan aku masa aku tengah haid, Rasulullah boleh nak manja-manja dengan aku. Dia duduk macam menempel dekat pangkuan aku ni, dekat
Dekat peha Aisyah itu Nabi macam bersandar kat situ baca Quran, sedangkan aku ketika itu haid. Maka wanita itu bukannya kerana dia masuk ke masjid, kerana wanita itu kotor ataupun najis, tak. Tetapi kerana dibimbangi, especially pada zaman dahulu kala, dibimbangi mereka tidak boleh untuk nak menapis ataupun menghalang haid itu terkeluar sehingga boleh mengotorkan masjid. Itu saja. So ni saya sampaikan keluasan pandangan fuqaha dalam bab ni. Maka inilah tashil, taisir, keluasan, keringanan Islam berbanding dengan agama-agama dahulu seperti Yahudi. Tradisi yang ada pada setengah tempat dahulu, yang mereka kalau wanita itu haid, mereka tak makan bersama, tak duduk bersama dalam satu rumah. Sebab itulah bila sahabat tanya kepada Nabi SAW dalam ayat 222 ni, wa yas'alunaka 'anil mahid, Allah kata qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalaulah mereka itu bertanya, dan mereka itu bertanya tentang macam mana nak buat dengan isteri-isteri yang haid, Allah kata qul huwa adha, yang kotor itu adalah darah itu, maka fa'tazilun nisaa fil mahid, kecuali janganlah kamu menjauh, maksudnya Allah kata jauhilah wanita itu dalam mahid. Jadi jauhilah, i'tizal. Sahabat confused, jauh tu maksudnya apa? Jauh tu adakah kena asingkan dia duduk bilik lain, tak boleh hampir bersama, macam tradisi-tradisi ataupun setengah agama yang mereka dengar sebelum ini? Dalam riwayat Muslim, Nabi jelaskan, Nabi tafsirkan ayat ni. Sebab itu tafsir yang terbaik adalah tafsir hadis Nabi, tafsir Nabawi, apa yang Nabi tafsirkan ayat Quran itu. Kat situ kita kena check, kita kena belajar tentang asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat based on hadis-hadis Nabi SAW. So bila sahabat tanya kepada Nabi tentang ayat itu, apa jawab Nabi SAW? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi bagi tahu, buatlah apa-apa sekalipun dengan isteri kamu itu, kecuali nikah. Nikah ni maksudnya jima'. Maksud jima' ni hubungan alat sulit lelaki dengan alat sulit wanita lah. Tapi sekiranya orang panggil istilah bahasa kita ni ringan-ringan lah, antara suami dengan isteri, tak ada masalah. Maka bila mana sampai perkara tersebut ke pengetahuan orang Yahudi, mereka kata, ma yuridu hadzal rajul ayyada min amrina syai'an illa khalafna fi. Orang Yahudi ni kata, Muhammad ni, dia ni semua ada dalam agama kita ni, dia nak selisih, nak bagi tak sama juga. Dia orang ni macam bengang lah. Dan Allah kata kemudian, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yas'alunaka 'anil mahid. Haid ini adalah satu darah yang merupakan kitaran ataupun fitrah Allah berikan kepada wanita yang masih subur, yang belum menopause, yang keluar daripada rahim seorang wanita yang telah baligh pada waktu-waktu yang tertentu, sekiranya dia belum hamil dan belum sampai ke umur emas ataupun senang jita, belum menopause. Allah kata qul huwa adha. Adha dia adalah satu benda yang dipanggil macam adha ni asalnya sakit. Dia macam sesuatu yang
dinyahkan daripada rahim wanita. Sebab benda ini, penyakit ni bukan, maksudnya satu benda yang mungkin tidak perlu, yang boleh memudaratkan. Jadi dia, rahim itu merimbiskan ataupun melepaskan sesuatu yang panggil, saya tak tahu nak explain daripada sudut medical lah. Cumanya dia keluarkan balik lebihan-lebihan apa yang dikeluarkan dalam rahim wanita itu, dan dibuang dalam bentuk cecair yang warna dia tu ke arah kehitam-hitaman, darah gelap. Dia bukan satu darah yang keluar daripada urat-urat, macam kita kalau kita toleh ni, dia keluar darah tu, bukan. Dia datang daripada rahim, yang mana darah-darah ini dia mudah untuk dijangkiti oleh ataupun mengandungi bakteria-bakteria yang perlu untuk dikeluarkan daripada rahim seorang wanita itu. Maka di sinilah Allah beritahu fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita itu, maksudnya jangan menjimai mereka ketika mana mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kamu jima mereka sehingga mereka suci, terputus, maksudnya dah habis tempoh haid yang biasanya sekitar 5 hari, 6 hari, 7 hari, bergantung pada wanita itu. Hatta yathurn, dalam qiraat yang lain dibaca hatta yattahharn. Kalau yathurn maksudnya sampai mereka ni dah bebas lah daripada haid, maksudnya dah suci daripada haid. Tetapi maksud qiraat hatta yattahharn maksudnya sampailah mereka ini dibasuh lah, maksudnya dah mandi, dan mandi wajib itulah. Kerana itu juga sebahagian daripada para ulama mensyaratkan bagi wanita yang sudah bebas daripada haid mereka, sebelum mereka berhubungan badan dengan suami mereka, mereka kena mandi wajib dulu berdasarkan kepada qiraat ini. Sebab apa? Sebab nak clearkan ataupun ada benda-benda yang mungkin menyebabkan sesuatu yang mungkin mengganggu perhubungan antara suami isteri, yang mungkin boleh memberikan satu negativity, maka kat situ Islam suruh kita clearkan. Senang. So bila dah clear, bersih, wangi-wangi, maka barulah aktiviti itu boleh dijalankan dengan lebih baik. Kemudian Allah kata fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalaulah mereka ini telah suci, clear, barulah Allah kata kepada para suami ini, datangilah mereka daripada mana-mana tempat yang Allah benarkan kepada kamu. Okay? Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang sentiasa banyak taubatnya daripada dosa-dosa mereka. Allah suka orang-orang yang bila buat salah, dia akan ingat, dia minta maaf, dia minta ampun, kembali balik kepada Allah. Sebab sifat Bani Adam ini, sifatnya banyak melakukan kesalahan. Jadi jangan kita tunggu sampai tiba-tiba kita rasa kita dah suci baru kita nak minta ampun pada Allah. Tak, kita tak tahu bila Allah nak tarik nyawa kita. So try untuk nak sentiasa tajdid, perbaharui taubat kita, insya-Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka juga kepada orang yang
suci, yang bersih, yang suci diri mereka daripada kekotoran, daripada najis. Sebab itulah Islam melarang seorang suami itu menjimai ataupun menyetubuhi isteri mereka yang tengah haid, sebab ianya tidak bersih. So sebab itu juga dalam Islam, wanita yang telah clear dimandi dulu supaya dia boleh membersihkan diri untuk berhubungan dengan suami. Sebab itulah dalam hadis Nabi, Islam suruh suami ni, dia tak bagi suami dia tiba-tiba balik tengah malam mengejut kan. Fala, Nabi kata janganlah ketuk, dan hadis Jabir, tak salah hadis Jabir, jangan ketuk bila suami tu balik daripada musafir ke balik daripada mana, jangan tiba-tiba balik tu mengejut. Sebab mungkin bila dia dah pergi musafir lama, berhari-hari ke berbulan-bulan, isteri dia mungkin tak ready. Isteri dia mungkin ingat suami dia tak balik lagi, so dia pun malas, dia tak mandi ke, dia tak mandi sebelum tidur ke, dia tak bersihkan ke, dia tidak kemas kini. So Islam tak mahu nanti tiba-tiba menyebabkan, contohnya suami dia tu tengok isteri dia hilang selera ke. Kadang suami ni begitulah kan, dia tengok no, isteri aku keluar menyemat je dekat rumah ni macam selekeh je. Itu mungkin boleh membantu kan. Sebab tu Islam suruh bagi masa untuk isteri dia tu untuk ready supaya boleh perhubungan itu menjadi lancar dan baik. So Islam adalah syariat yang rahmah, dan Allah turunkan syariat Islam ini untuk memperbaiki hubungan manusia, untuk nak memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang itu pastinya ada kemudaratan, pasti ada sesuatu yang tidak baik. Kerana itu Allah melarang daripada bersetubuh dengan isteri ketika mana mereka haid, kerana untuk fitrah manusia yang sukakan kebersihan, sukakan kesucian. Kemudian Allah kata, ayat terakhir kita nak sentuh pada malam ini, Allah kata nisa'ukum harthul lakum, ayat 223, fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Allah kata nisa'ukum harthul lakum, Allah umpamakan isteri kamu itu dengan tanah-tanah tanaman kamu kan? Isteri kamu ni adalah umpama tempat kamu bercucuk tanam lah. Maksudnya isteri kita yang akan melahirkan anak. So basically, dan suami itu yang akan melepaskan macam benihnya untuk dicampur dengan benih-benih zat-zat yang ada dalam tanah itu, sampai menimbulkan ataupun menumbuhkan pokok dan tanaman. So begitu juga isteri ni macam tanah yang akan melahirkan anak. So suami ni macam yang akan bercucuk tanamlah dengan isterinya itu. Maka Allah kata fa'tu harthakum anna syi'tum, kamu nak mendatangi isteri kamu daripada arah mana, no problem kan, tak ada halangan ataupun tegahan kat situ. Senang cerita, istilah bahasa modennya, apa sahaja posisi kamu silakan, benda itu halal bagi kamu. Tak seperti mana masa Yahudi dulu, mereka ini tak boleh mendatangi isteri itu daripada posisi belakang. Maksudnya kalau nak mendatangi isteri itu mesti muka menghadap muka. Tak boleh misal kata daripada belakang ke dan sebagainya. Itu ditegah dalam agama Yahudi ketika itu. Ini ada disebut dalam hadis riwayat Muslim. Hadis Jabir radhiyallahu an, dia kata kanatil yahud taqul idza ata ar-rajul imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal. Orang Yahudi ni dulu dia ada kepercayaan dia kata kalaulah seorang suami itu mendatangi isterinya daripada arah belakang, maksudnya dia kata anak dia tu akan juling. Maka Allah turunkan ayat ni untuk nak membantah mereka. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, dan datangilah isteri kamu daripada mana-mana yang kamu suka, daripada yang mereka suka kan. Wa qaddimu li anfusikum,
jangan lupa untuk nak sediakan, preparekan diri kamu dengan amal saleh untuk akhirat kamu. Kan dunia ini adalah juga seperti mana isteri itu adalah tempat cucuk tanam tanah untuk menuai anak, hasil, keluarga dan sebagainya. Dunia ini juga adalah umpama cucuk tanam tanah kita. Dan apa yang kita tanam di dunia ini, amal saleh yang kita lakukan di dunia ini, kita akan tuai di dekat akhirat nanti. Dan so itu macam mana tengok Allah relatekan di antara keseronokan dunia dan Allah relatekan juga dengan akhirat. Jangan lupa, keseronokan duniawi ini perlu disertai dengan ingatan kita kepada akhirat. Sebab tu dalam hubungan antara suami isteri pun dalam Islam dia ajar ada adab kan, doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, kan nak even dalam keadaan manusia ni tengah ditenggelami dengan hawa nafsunya, tengah seronok dalam keadaan yang memang tak ingat apa, jangan lupa doa pada Allah. Kalaulah dikurniakan zuriat daripada perhubungan itu, jauhkan daripada syaitan, kan, jauhkan syaitan ini daripada anak-anak, supaya biarlah anak-anak yang terhasil itu menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Yang Islam ajar kepada kita ada adab itu. Dalam kita berseronok di dunia, jangan lupakan keseronokan kita di akhirat. And, so ini Islam yang mana Islam ajarkan kepada kita nak sediakan pahala kita untuk akhirat ni macam-macam boleh. Kan? Nabi bagi tahu nak buat sedekah pun macam-macam. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abi Dzar, ada manusia, ada sahabat-sahabat Nabi yang bertanya, didatang kat Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Dia kata, macam mana kami nak challenge dengan orang-orang kaya yang saleh ni? Depa ni rajin solat, depa ni rajin puasa, depa ni boleh pula bersedekah banyak dengan harta-harta mereka. Kami ni yang tak berapa banyak duit ni, macam mana kami nak sedekah, nak challenge mereka? Tengok sahabat dia cuba untuk nak saling challenge, compete dalam perkara-perkara akhir. Nabi tanya balik sahabat tu, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah telah menjadikan cabang-cabang sedekah itu ada banyak? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap daripada tasbih kamu itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir kamu itu ada sedekahnya. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap daripada tahmid kamu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap daripada kamu ucapkan la ilaha illallah itu juga ada sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kamu menyeru nasihat orang ke arah yang baik itu sedekah. Kamu cegah orang daripada kemungkaran itu juga satu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sampailah Nabi bagi tahu, dekat kemaluan kamu pun kamu boleh buat pahala sedekah. Sahabat pun kata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, takkanlah kami ni tengah buat benda-benda yang dipenuhi dengan syahwat kami ni, jadi kami dapat pahala. Nabi bagi tahu, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr. Nabi discuss balik dengan sahabat. Tengok soalan jawab Nabi. Nabi kata, kalaulah kamu melempiaskan syahwat kamu di tempat yang haram, yang salah, kamu dapat dosa kan? Mereka jawab yes. Nabi kata, fakadzalik idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Sebaliknya juga, kalau kamu lempiaskan dia, kamu letakkan di tempat yang halal, kamu akan dapat pahala. Ya. Alhamdulillah. So, insya-Allah setakat ini sahaja dulu kita pada malam ini, insya-Allah, dan pada minggu hadapan insya-Allah kita akan berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan talaq. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada terutamanya Global Ihsan sebagai penganjur kita kelas pada malam ini, dan juga kepada para hadirin dan hadirat semua. Saya tak pastilah, mungkin ada kedengaran suara anak saya yang bising lari sana kemari sebab saya di hotel malam ni. Ada petang tadi ada mesyuarat fatwa wilayah. So bilik kami ni tempat berlari anak-anak ni semualah, semua excited kan duduk hotel kan. So jazakumullahu khairan kathira. InsyaAllah nanti kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.